Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Najah Najur Hazan. Boleh panggil saya Najah. Dan saya merupakan tahun kedua daripada Fakulti Pendidikan mengambil TESOL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najihah Mariam binti Mazania. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Nama saya Adlin Suraya Ramli. Nama saya Sarah Adila binti Syarifuddin. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fatihah binti Syamsul Anwar. Dan hari ini, kumpulan saya akan menguraikan dan menjelaskan dengan lebih terperinci mengenai falsafah pendidikan kebangsaan. Bagi mencapai status negara maju, adalah amat penting untuk negara kita mempunyai satu falsafah yang khusus untuk pendidikan. Fungsi asas falsafah pendidikan ialah memberi panduan dan haluan kepada pakar pendidikan untuk merancang atau mereformasikan sistem pendidikan berlandaskan idea, konsep dan matlamat pendidikan negara kita. Falsafah pendidikan negara kita ialah pendidikan merupakan suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Idea penggumbalan falsafah pendidikan kebangsaan dicetuskan pada tahun 1979 setelah penerbitan laporan jawatan kuasa kabinet yang mengkaji pelaksanaan dasar kebangsaan berdasarkan dokumen-dokumen dasar dan berlandaskan ketiga-tiga ideologi negara iaitu 1. Rukun negara, 2. Dasar ekonomi baru dan 3. Dasar pendidikan kebangsaan. Penggumbalan falsafah pendidikan kebangsaan mengambil berat tentang keperluan-keperluan individu, masyarakat dan negara. Dalam Perakuan 191, Laporan Jawatan Kuasa Kabinet 1979 menegaskan bahawa pendidikan di negara ini adalah untuk mencapai perkembangan pelajar yang menyeluruh iaitu perkembangan yang meliputi aspek kognitif atau intelek, jasmani, sosial, emosi, sikap dan nilai-nilai etika pada pelajar-pelajar dan generasi akan datang. Dalam rukun negara pula, ia menegaskan bahawa perpaduan adalah amat penting untuk kita mengekalkan keamanan negara. Maka pendidikan dijadikan sebagai satu medium untuk memupuk perpaduan antara rakyat. Manakala dalam dasar ekonomi baru pula, ia lebih memfokuskan kepada pengurangan perbezaan dalam ekonomi, sosial, kebudayaan dan penempatan antara kaum. Jadi, dasar ini telah menjadi inspirasi dalam penggumbalan falsafah pendidikan kebangsaan untuk melahirkan masyarakat yang berilmu dan mempunyai peluang untuk memajukan diri sendiri, masyarakat dan negara secara sama rata. Akhir sekali, dasar pendidikan kebangsaan pula merupakan satu dokumen yang mengandungi penyataan dasar dan strategik pelaksanaan agar dapat dijadikan garis panduan bagi semua pihak yang terlibat dalam bidang pendidikan. Konklusinya, penggumbalan falsafah pendidikan kebangsaan dipengaruhi oleh beberapa dokumen dasar dan ideologi iaitu Laporan Jawatan Kuasa Kabinet 1979, Rukun Negara, Dasar Ekonomi Baru serta Dasar Pendidikan Kebangsaan. Baiklah, hari ini saya akan meneruskan perbincangan dengan konsep dan juga matlamat falsafah pendidikan kebangsaan. Jadi, apakah konsep yang digunakan bagi membentuk falsafah pendidikan kebangsaan? Terdapat 4 konsep utama yang telah digunakan bagi menggumbal falsafah pendidikan kebangsaan, iaitu yang pertama, rukun negara, yang kedua, dasar pendidikan kebangsaan, yang ketiga, dasar ekonomi negara dan yang keempat, dasar ekonomi baru. Selain itu, seperti yang kita semua sudah sedia maklum, falsafah pendidikan kebangsaan juga amat menitik beratkan pembangunan manusia secara seimbang daripada 4 aspek. Jadi, apakah aspek tersebut? Aspek yang pertama ialah jasmani, yang kedua emosi, yang ketiga rohani dan yang keempat intelektual atau lebih dikenali sebagai Jerry. Selain itu, dalam membentuk sesuatu falsafah, sudah tentunya kita ada matlamat yang ingin kita capai melalui pembentukan falsafah tersebut. Jadi, apakah matlamat yang ingin dicapai melalui falsafah pendidikan kebangsaan?
Terdapat 6 matlamat utama yang ingin dicapai melalui falsafah pendidikan kebangsaan, iaitu dalam membentuk rakyat Malaysia yang mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, percaya kepada Tuhan. Yang kedua, berakhlak mulia. Yang ketiga, berilmu pengetahuan. Dan yang keempat, bertanggungjawab kepada diri, masyarakat, agama dan juga negara. Yang kelima, bagi membentuk rakyat Malaysia yang mempunyai sahsiah yang seimbang dan terpuji. Dan yang terakhir iaitu yang keenam ialah bagi memupuk perpaduan antara kaum di Malaysia. Jadi, matlamat-matlamat ini akan dapat dicapai melalui implementasi di sekolah dan juga di institusi pengajian tinggi melalui sistem pendidikan kebangsaan. Seterusnya adalah peranan sekolah dalam merealisasikan falsafah pendidikan kebangsaan. Seperti yang kita tahu, matlamat falsafah pendidikan kebangsaan adalah untuk melahirkan insan yang harmonis dan seimbang dari pelbagai aspek, iaitu rohani, jasmani, intelek dan sosial, supaya menjadi seorang warga negara Malaysia yang baik dan berguna. Matlamat lain FPK, antara matlamat lain FPK adalah untuk mengurangkan jurang perbezaan dari segi ekonomi, sosial dan perpaduan kaum di antara rakyat. Seterusnya adalah melahirkan matlamat lain falsafah adalah melahirkan insan yang bertanggung. Merealisasikan falsafah pendidikan kebangsaan ini, sekolah hendaklah memainkan peranan dalam merealisasikannya. Perkataan sekolah termasuklah seluruh anggota yang berada dalam sekolah tersebut, terutama guru dan juga pelajar. Merealisasikan falsafah pendidikan kebangsaan ini hendaklah mengambil penting beberapa aspek, iaitu aspek kurikulum, aspek budaya sekolah, ko-kurikulum, disiplin dan juga profesi. Pertama adalah budaya sekolah dalam merealisasikan matlamat falsafah, iaitu melahirkan insan yang harmonis. Sekolah hendaklah melakukan satu program, contohnya seperti kebersihan dan keceriaan. Guru dan pelajar bersama-sama menjayakan program tersebut seperti menanam pokok pada taman-taman, melukis mural pada dinding dan menyediakan info di sudut ilmu seperti sains, bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Melalui program ini atau melalui aktiviti ini, pelajar dan guru dapat mengeratkan lagi hubungan mereka dan melahirkan hubungan yang harmonis di antara pelajar. Dan masuk kepada aspek kedua, iaitu kurikulum. Kurikulum khususnya kepada mengembangkan potensi pelajar dari segi intelek. Terlebih dahulu, guru hendaklah memahami dengan mendalam mata pelajaran yang diajarnya. Guru hendaklah menggunakan kaedah yang sesuai dalam menyampaikan pengajarannya dengan bantuan alat mengajar seperti penggunaan pengajaran di abad 21. Kemahiran berfikir aras tinggi juga hendaklah diaplikasikan kepada murid agar kemahiran belajar mereka berkembang dan mereka akan semakin aktif dalam pembelajaran yang dijalankan. Guru dan murid hendaklah belajar secara bersemuka dan murid bebas mengeluarkan atau mengelola pendapat mereka tentang sesuatu. Kita pergi kepada aspek yang ketiga, iaitu ko-kurikulum. Dalam ko-kurikulum, guru berperanan penting sebagai ejen perubahan kerana guru perlu mengenal pasti bakat seseorang murid serta bertugas untuk mengembangkannya. Contohnya, murid yang berpotensi dalam bidang sukan, guru hendaklah mengasah dan melatih lebih lagi bakat yang mereka sedia ada untuk menjadi seorang atlet yang hebat dan dapat mewakili sekolah, negeri maupun antarabangsa. Itu, murid yang fasih dan petah dalam bercakap, guru hendaklah melatih mereka dan memberi tunjuk ajar kepada mereka lagi kerana mereka ini adalah orang atau pelajar yang berpotensi dalam mengikuti aktiviti pidato atau debat. Sehingga guru hendaklah melatih mereka sehingga mereka dapat menjadi seorang yang aktif dalam berpidato dan debat sehingga mewakili sekolah, negeri maupun hal ini sejajar dengan matlamat falsafah pendidikan kebangsaan, iaitu melahirkan insan yang berpotensi dari segi jasmani. Kita pergi ke aspek yang keempat, iaitu disiplin. Guru merupakan role model dan ikutan kepada pelajar. Oleh itu, guru hendaklah menunjukkan perwatakan yang positif sama ada di dalam bilik darjah ataupun luar kawasan sekolah. Contohnya, guru hendaklah menggunakan kod etika pakaian yang betul, iaitu
iaitu kesopanan dan kesusilaan adalah guru boleh melaksanakan accountability di sekolah, iaitu seperti menepati masa ketika masuk kelas dan tidak melanggar peraturan-peraturan yang ditetapkan di sekolah. Perlakuan yang positif daripada guru, murid dapat menerapkan nilai-nilai yang baik tersebut di dalam diri mereka, menjadi insan yang berakhlak mulia, serta seterusnya dapat membantu pelajar-pelajar menjadi model insan yang berguna. Ini sejajar dengan matlamat falsafah pendidikan, iaitu melahirkan insan yang berkembang potensinya dari segi rohani. Kita kepada aspek yang terakhir, iaitu profesionalism. Guru hendaklah memainkan peranan penting dalam mengambil peduli atau peka terhadap perkembangan pelajar, khususnya pada pelajar yang bermasalah dan pelajar yang selalu gagal dalam pelajaran. Mengambil perhatian kepada pelajar ini sekaligus membantu mereka menjadi seorang dari pelajar yang bermasalah ke arah pelajar yang lebih baik akhlaknya, serta pelajar yang selalu gagal dalam akademik menjadi seorang pelajar yang lebih berjaya dalam akademik. Guru tidak seharusnya menilai mereka dan memarahi atas apa yang mereka capai, malah guru hendaklah menggunakan konsep kasih sayang dalam membimbing akhlak mereka. Pelajar akan merasa dirinya dihargai dan disayangi oleh sekaligus akan mengubah diri mereka ke arah yang lebih baik dan menjadi pelajar yang berguna serta masyarakat dan rakyat Malaysia yang berguna. Dan dengan itu sejajar dengan matlamat falsafah pendidikan kebangsaan yang utama, iaitu mengembangkan potensi seseorang individu atau insan dari segi emosi. Kita beralih kepada poin yang seterusnya, iaitu aspek pengurusan. Okay, sebagai bakal guru, kita ni semua ni, kita sedia maklum yang peranan dan tugas guru tu dia multitasking. Dia bukan sekadar mendidik pelajar-pelajar di dalam kelas je. Dia bidang tugas guru ni dia di dalam kelas dan di luar kelas. Contohnya macam pengurusan di bawah pentadbiran sekolah, seperti merekod atau mengurus atau merancang sesuatu. Okey, perancangan pengajaran merupakan salah satu perkara yang paling penting lah untuk guru, sebab kita perlu memastikan sesi pembelajaran kita tu teratur dan lancar. Tidaklah kita macam terpinga-pinga mau ajar apa di dalam kelas apa dan sebagainya. Jadi sebelum memulakan kelas, guru perlu menyediakan RPH. RPH perlu disediakan dengan lebih awal supaya boleh disimak oleh pengetua atau penolong kanan atau ketua panitia mata pelajaran. Okay. Selain menyediakan RPH, guru juga menyediakan fail-fail pengurusan seperti fail kelas, evidence murid. Guru juga perlu mengisi markah penilaian kurikulum. Jadi secara tidak langsung, guru mencapai satu matlamat falsafah pendidikan kebangsaan, iaitu bertanggungjawab. Okey, kalau kita sebut tentang pengurusan dalam bidang tugas guru ni, dia bukan melibatkan sekadar pengurusan pengajaran je. Dia melibatkan pengurusan kemudahan-kemudahan di dalam kelas. Contohnya, guru perlu mengurus kerusi, meja di dalam kelas supaya sentiasa cukup untuk pelajar-pelajar, sentiasa kemas. Kemudian guru-guru juga perlu menyediakan sudut-sudut ilmu untuk pelajar lah, supaya pelajar tu belajar dalam suasana yang fun, seronok, dalam suasana yang kondusif. Macam contoh, kita sebagai guru boleh buatlah sudut ilmu, sudut membaca, sudut bacaan, apa-apa sudut lah yang sesuai dalam kelas. Kemudian pada pengajaran abad ke-21 ni, kementerian telah memperkenalkan sistem peperiksaan online. Jadi guru perlu memastikan prestasi murid tu dimuat turun di dalam internet lah, supaya memudahkan ibu bapa tu untuk memeriksa orang punya anak-anak mereka, keputusan anak-anak mereka. Tengok, saya sudah cakap dari awal tadi, guru ni multitasking dia punya tugas. Jadi
kita sebagai guru bukan sekadar mengurus di dalam bilik darjah, mengurus di luar bilik darjah. Kita perlu pandai, kita perlu mahir dalam bidang teknologi juga. Bayangkan kalau kita guru yang buta IT, macam mana kita mau menguruskan rekod yang dalam sistem online ni. Sebab tu peranan dan tanggungjawab guru amatlah penting dalam merealisasikan falsafah pendidikan kebangsaan ni. Meneruskan pembentangan dengan poin yang seterusnya, iaitu kaitan falsafah pendidikan kebangsaan dengan falsafah pendidikan negara. Okey, dari apa yang kita dengar daripada pembentang sebelum ni, kita dapat simpulkan bahawa falsafah pendidikan kebangsaan ni dia merupakan asas dan panduan bagi pendidik untuk mendidik pelajar-pelajar. Okey, jadi apa kaitannya? Apa kaitan falsafah pendidikan kebangsaan dengan falsafah pendidikan negara? Sebenarnya, falsafah pendidikan kebangsaan ni dia dulu disebut sebagai falsafah pendidikan negara, tetapi disebabkan terdapat sedikit pertambahan perkataan yang dilakukan dalam falsafah pendidikan negara, maka ia diganti dan digubal semula sebagai falsafah pendidikan kebangsaan. Okay, seterusnya, menurut Akta Pendidikan, falsafah pendidikan negara ni dia digubal pada tahun 1988. Tapi kemudian dia digantikan pada falsafah pendidikan kebangsaan pada tahun 1996. Jadi dari situ, semua aktiviti pendidikan dan persekolahan di Malaysia mesti selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan ni. Okey, kaitan yang seterusnya pula, falsafah pendidikan negara ni dia berfokuskan untuk menentukan hala tuju pendidikan di negara kita. Oleh sebab tu, falsafah pendidikan kebangsaan dia digubal daripada usaha berfikir yang rasional dan kritis berlandaskan ideologi negara sebagaimana yang sudah dimanifestasikan dalam laporan dan dasar pendidikan, termasuklah rukun negara. Dan hari ini saya akan menerangkan tentang persamaan antara falsafah pendidikan kebangsaan dan falsafah pendidikan Islam. Ya, seperti yang kita tahu, falsafah pendidikan kebangsaan ni banyak dipengaruhi oleh falsafah-falsafah sebelumnya, seperti falsafah pendidikan barat, sama ada tradisional ataupun moden, dan falsafah pendidikan Islam itu sendiri, yang bertujuan untuk melahirkan masyarakat yang seimbang dan harmonis. Falsafah pendidikan kebangsaan menyatakan bahawa pendidikan di Malaysia ni merupakan satu usaha yang berterusan dalam mengembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmoni dalam beberapa aspek. Okey, aspek-aspek yang telah disebutkan adalah aspek intelek, rohani, jasmani dan emosi. Okey, usaha-usaha yang dilakukan sejajar dengan falsafah pendidikan kebangsaan ni hendaklah berteraskan kepada kepercayaan kepada Tuhan. Seterusnya, falsafah pendidikan Islam pula menyatakan bahawa proses pendidikan itu hendaklah berlandaskan kepada tauhid. Hal ini bertujuan untuk membina dan melahirkan insan Rabbani yang sentiasa berilmu, beriman dan berakhlak mulia. Berdasarkan kepada kedua-dua penyataan yang telah saya sebutkan tadi, falsafah pendidikan kebangsaan dan falsafah pendidikan Islam telah menunjukkan persamaan yang sangat jelas lagi nyata dalam unsur rohani yang menunjukkan kepada elemen kepercayaan kepada Tuhan. Dalam definisi falsafah pendidikan kebangsaan itu sendiri telah menyatakan dengan jelas lagi nyata bahawa pendidikan itu hendaklah sentiasa berlandaskan kepada kepercayaan kepada Tuhan. Hal ini menunjukkan bahawa pendidikan itu bukanlah bersifat duniawi semata-mata, dan penyelidikan unsur kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan ini bertujuan untuk menyedarkan manusia bahawa mereka ini diciptakan untuk memajukan alam dan sentiasa mengikuti ajaran agama
tidak kiralah ajaran agama Islam ataupun ajaran-ajaran agama yang telah wujud di dunia ini yang mereka anuti. Oleh sebab itu, mata pelajaran pendidikan Islam telah diwujudkan oleh kerajaan yang bertujuan untuk mendedahkan kepada pelajar Islam tentang kewujudan Tuhan, iaitu Allah. Akan tetapi, kepada pelajar yang bukan Islam, mereka bukanlah dibiarkan begitu saja. Mereka juga tidak dipaksa untuk mengikuti kelas mata pelajaran pendidikan Islam bersama pelajar Islam yang lain. Akan tetapi, kerajaan juga telah mewujudkan satu mata pelajaran yang membolehkan mereka mengenali Tuhan, iaitu mata pelajaran pendidikan moral. Hal ini menunjukkan bahawa pendidikan di Malaysia ni bukanlah bersifat duniawi semata-mata, tetapi turut menyelipkan ilmu tentang akhirat yang diambil daripada falsafah pendidikan Islam.